Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini kita akan mulakan PDP kita secara online. Sejarah tingkatan 4. Okay, awak boleh refer slide yang saya bagi semalam. Dalam topik ini kita akan belajar sebelum tu, sejarah tingkatan 4 ni ada 10 bab. So, bab yang pertama adalah warisan negara bangsa. Okay, pada topik ini kita akan belajar lah apa benda tu warisan negara bangsa ni. Kita akan belajar, kita akan tengok latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa untuk Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita akan belajar keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan yang seterusnya adalah peranan pemerintah dan rakyat. Okey. 1.1 adalah latar belakang sebelum sebelum kedatangan barat lah. Okey, kalau kita tengok sini, daripada abad pertama hingga abad ke-16, banyak orang kata kerajaan-kerajaan yang wujud sebelum kedatangannya barat. Yang pertama tu kerajaan Funan, yang kedua kerajaan Champa, yang ketiga kerajaan Srivijaya, keempat barulah kita jumpa Kesultanan Melayu Melaka, dan yang terakhir kalau kita tengok tu Kesultanan Johor Riau. So yang ni kerajaan-kerajaan yang popular lah. Okay, yang banyak orang kata mempengaruhi kita punya sejarah. Okay, terdapat 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ni. Okay, yang pertama dia adalah raja, yang kedua rakyat, yang kedua undang-undang, ketiga wilayah pengaruh, dan yang terakhir adalah rakyat. Okey, kita tengok dulu raja. Raja ni adalah orang kata ketua bagi sebuah kerajaan. Okey, tonggak, kira dia tiang seri untuk sebuah kerajaan lah. Kedudukan raja ni diperkukuhkan dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh pembesar-pembesar. Okey, raja ditaati dan dianggap suci. Dia dihormatilah, senang cerita. Kira orang pandang dia pandang tinggi. Okey, contoh yang paling mudah, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Kalau kira dia ibaratkan ni, raja ni seperti Tuhan waktu kerajaan Champa ni. Okey, bila ada kerajaan, dia mesti ada undang-undang. Okey, undang-undang dilaksanakan untuk memastikan kerajaan itu sejahtera, tak ada masalah. Okey, undang-undang dipakai di seluruh wilayah berpengaruh dan menjadi panduan, guideline untuk mentadbir sebuah kerajaan. Okey, contohnya kerajaan Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Okey, kira undang-undang ni dia memastikan kerajaan tu dapat berjalan dengan lancar, kira menjadi guideline lah. Okey, yang ketiga, ciri-ciri negara bangsa adalah wilayah berpengaruh. Wilayah pengaruh ni maksud dia kawasan jajahan yang ada rakyat, di mana rakyat dia menerima raja dan memperakui pemerintahan seorang raja. Kira rakyat ni percaya dengan keupayaan raja tu untuk mentadbir negara. Okey, contohnya kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar dan segenting Kra. Okey, besar kerajaan Funan ni punya pengaruh. So rakyat dia pun ramailah, walaupun duduk jauh, dia percaya raja tu, kebolehan raja tu untuk mentadbir negara. Okey, yang terakhir adalah ciri-ciri yang terakhir adalah rakyat. Rakyat ni merujuk kepada penduduk lah dalam sesebuah wilayah yang setia pada raja dan tidak akan mendahaka. Okey, contohnya rakyat
kerajaan Sriwijaya. Dia buat orang kata macam seremoni lah, untuk menunjukkan kesetiaan dan meminum air sumpah daripada Telaga Batu. Okey. Tu. Kalau awak rujuk buku teks, dia ada musrah 4. Dia situ ada tunjuk apa benda Telaga Batu tu. Okey. Bentuk dia macam tu lah bentuk dia. Okey. So kerajaan Sriwijaya ni yang berpusat dekat Palembang, dia meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh kerajaan alam Melayu lah sebelumnya, iaitu kerajaan Funan dan Champa. Secara tidak langsung menyebabkan Sriwijaya ni berkembang dan menjadi empire yang terkenal. Okey. Empire, kalau awak belajar sejarah, Sriwijaya ni empire dia diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Kira Kesultanan Melayu Melaka ni copy and paste apa yang ada pada kerajaan Sriwijaya ke dalam dia punya pentadbiran Melayu Melaka tu. Kemudian bila Kesultanan Melayu Melaka pula ditiru oleh Kesultanan Johor Riau untuk meneruskan ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Kira Sriwijaya, apa orang kata, empire kerajaan Johor Riau tiru pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka meniru Sriwijaya. Menyebabkan masa tu Kesultanan Johor Riau ni kuatlah. Dia meneruskan ciri-ciri tu dan menambah sikit, menekankan kepentingan Islam dalam usaha melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. Okey. Yang ni, kebat kenapa kita kena setia pada raja dan negara untuk wujudkan negara yang aman dan masyarakatnya harmoni. Bincangkan, okey. Kenapa kita kena orang kata menjunjung arahan raja, kenapa kita kena sayang negara untuk membangkitkan negara yang aman, masyarakat yang harmoni, okey. Saya rasa awak boleh fikir, kalau kita tak ada negara ni, kita nak duduk mana kan? Kalau kita tak ada ketua, siapa kita nak follow? Sebab tu setiap kerajaan ada pemimpin dia tersendiri, pemimpin yang kita boleh percaya, okey, yang orang kata amanah, yang memacu negara kita ke peringkat yang lebih maju lah. So bila kita ada pemerintah yang baik, secara tidak langsung dia akan mewujudkan negara aman, sebab kita percaya pada satu ketua, dan ketua tu akan memacu kita ke hadapan lah. Okey. Okey, seterusnya 1.2, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan ciri-ciri bangsa sebelum kedatangan negara barat. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ni memang popular lah. Daripada kalau zaman saya dulu, memang cerita pasal negara Melaka ni macam-macam sejarah ada. Daripada cerita orang kata rajanya, daripada cerita dongeng, hikayat apa orang kata, pendekar-pendekar dia, hang tuah tu, hang jebat. Kita dah ada macam-macam cerita lah benda tu. Okey, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melaka. Okey, macam saya beritahu awak dulu sebelum tadi, Kesultanan Melaka ni dia copy paste Sriwijaya punya ciri-ciri lah. Okey. Masa Kesultanan Melaka ni, dia mempunyai sistem pentadbiran, peraturan, masyarakat yang tersusun, dan corak politiknya tersendiri untuk membentuk negara bangsa.
Okey. Macam biasa, dia ada 6 ciri-ciri Kesultanan Melaka ni. Yang pertama, kerajaan. Okey. Kerajaan wujud sebab adanya raja. Okey, raja masih dianggap pemerintah yang tertinggi. Raja ni dia macam mana dipilih raja ni? Raja ni kalau ikutkan masa Melaka tu, dia orang yang berpengaruh lah, dia banyak duit, dia orang kaya. Okey, dia dilantik itu, kata rakyat lantik dia untuk menjadi pemimpin untuk mentadbir negara. Okey, raja merupakan pemerintah tertinggi dibantu oleh pembesar. Kalau dekat Kesultanan Melaka ni, dia ada sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi asas kepada pentadbiran Melaka. Okey. Sistem pentadbiran kerajaan disusun menjadi empire yang terkenal. Selepas kedatangan Islam, Kesultanan Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Okey, raja sultan ni. Mula-mula sebelum datang Islam, dia guna raja. Bila Islam disebarkan dah sampai di Melaka, raja-raja dia pun memeluk Islam, ditukar raja menjadi sultan. Okey, yang kedua, rakyat. Rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka ketika itu dan mematuhi undang-undang yang ada dalam Kesultanan Melaka. Rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Okey. Golongan di perintah ni terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan hamba. Masa tu ada orang merdeka, ada orang menjadi hamba. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan, di mana rakyat akui kekuasaan Sultan. Bila rakyat percaya pada Sultan, secara tidak langsung hubungan timbal balik mewujudkan keharmonian antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey. Yang ketiga, kedaulatan. Kedaulatan ni lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Okey, sultan ni ada hak mutlak, hak menyeluruh untuk kawal rakyat dan wilayah. Kira sultan ni ada power untuk kontrol rakyat. Apa sultan arah, rakyat akan buat. So, Kesultanan Melaka ni diakui oleh kerajaan lain, bebas daripada campur tangan kuasa asing. Dinasti Ming orang kata memperakui, mengiktiraf kerajaan Melaka ni. Okay? Kerajaan dinasti Ming menghantar beberapa orang utusan, termasuklah Laksamana Cheng Ho, untuk eratkan hubungan China dengan Melaka, kira hubungan antarabangsa negara Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan China. Punya hebatnya undang-undang Sultan Melaka masa tu. Okay, sehingga menarik minat negara China untuk datang ke Melaka. Okay. Wilayah berpengaruh. Wilayah pengaruh ni menunjuk kawasan pemerintahan raja yang diterima oleh rakyat. Okey. Kesultanan Melayu Melaka merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Wilayah ini diperolehi melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Semakin besar wilayah dia, semakin orang kata kuatlah membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan Melayu Melaka masa tu. Okey, undang-undang. Ada dua undang-undang bertulis pada zaman Melayu Melaka ni. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ni digunakan untuk memperkukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat.
undang-undang ni juga menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka masa tu menjadi kerajaan yang unggul. Dan yang terakhir adalah lambang kebesaran. Lambang kebesaran ni identiti sebuah kerajaan. Kira nak menunjukkan keistimewaan Sultan Melaka. Okey. Lambang kebesaran ni juga menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Antara lambang kebesaran termasuklah adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia, cap mohon. Cap mohon ni digunakan untuk mengesahkan arahan daripada sultan. Kira untuk kalau rakyat terima order daripada sultan, mesti ada cap mohon ni. Kalau ada cap mohon ni, orang percaya, ini memang arahan ni memang turun daripada sultan. Wilayah taklukan, wilayah naungan dan perolehan wilayah. Wilayah taklukan ni apa benda? Wilayah yang diperoleh melalui peperangan seperti Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indahgiri dan Rakampang. Manakala wilayah naungan, wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka melalui perkahwinan atau persahabatan seperti Linggar, Patani dan Kedah. So, perolehan wilayah melalui perkahwinan. Contoh kerajaan Majapahit mengadakan siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengawini puteri Majapahit. Kesimpulannya, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka menjadikan sebuah kerajaan gemilang. Bukti asas negara bangsa telah terbentuk sebelum kedatangan Barat dan panduan masa kini. So, dia berkait antara satu sama lain. Okay. Next, 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Ni sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Dia ada orang kata pembesar 4 lipatan. Inilah ni. Okay. Keunggulan bererti kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sebuah kerajaan. Okay. Kesultanan Melayu Melaka ni, dia punya keunggulan dia ni terbukti melalui sistem pentadbiran dan undang-undang yang tersusun hinggalah menjadikan kerajaan ini masyhur. Sistem pentadbiran Melayu Melaka, dia ada mempunyai pentadbiran yang lengkap, dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Okey, pembesar-pembesar ni membantu sultan ketika itu untuk memastikan ianya lancar dan tersusun. Sultan Melaka menurunkan kuasa memerintah dan mentadbir suatu wilayah, sungai atau pulau kepada pembesar berempat. Okey, setiap kawasan pentadbiran dikenali sebagai kawasan pegangan. Okay. Ini area aku jaga. Macam itulah. Aku turunkan kuasa aku pada kau orang 4 orang, jagalah kawasan aku ni. Macam itulah. Ayahanda menurunkan kuasa kepada anak-anak buah dia. Contoh zaman sekarang. Okay. Okay. So, Sultan ni ketua pemerintahan, dia ketua peperangan, dia juga ketua yang menjaga hubungan diplomatik dan agama. Manakala bendahara ni tugas dia seperti Perdana Menteri sekarang. Okey, dia ketua pentadbir, ketua angkatan tentera, penasihat dan pemangku sultan. Bendahara ni dibantu oleh penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Okey, penghulu bendahari menguruskan pembendaharaan, menguruskan duit bendahari, penghulu bendahari. Temenggung pula menjaga keselamatan kota Melaka. Laksmana Panglima Angkatan Laut Melaka. Ibarat macam penghulu bendahari ni macam Menteri Kewangan ketika itu. Temenggung pula ni macam polis, tentera. Tu.
Laksmana ni orang tentera yang dekat ni lah, TLDM. Okey, tentera laut Diraja Malaysia. Laksamana ni level dia lebih kurang itulah. So kalau kita boleh tengok dia punya orang kata sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ni, dia tersusun dan ada hierarki. Okey, Sultan dia ada kuasa mutlak, dia ada kuasa segala aspek. Dia boleh kontrol semua bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey, dia boleh pegang lah pemerintahan, perang, hubungan diplomatik ni semua under Sultan. Okey, di samping empat yang kamu tengok ni, bendahara, penghulu bendahari ni, temenggung dan laksamana, dia ada juga orang bawahan dia. Setiap satu tu dia ada orang bawahan dia. Okey, yang membantu melancarkan pentadbiran empat lipatan ni. Okey, dibantu oleh Syah Bandar, Bentara, orang kaya, hulu balang dan penghulu. Okey, dia bukan sekadar orang kata lepas Sultan lantik bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana ni, mereka yang empat ni akan alright. Sistem pembesar empat lipatan Kesultanan Melayu Melaka ni, dia ada dua peringkat. Okey, kalau awak tengok gambar slide ni, peringkat yang pertama adalah pentadbiran pusat, yang kedua pentadbiran peringkat jajahan. Untuk pentadbiran pusat, dia ada Sultan dan pembesar berempat. Untuk pentadbiran peringkat jajahan, dia ada tiga lagi, pembesar ber-8, pembesar ber-16 dan pembesar 32. Okey, apa benda ni? Pada peringkat pusat, pembesar berempat ni terdiri bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Hubungan dua hala antara Sultan dan pembesar memastikan kerajaan Melayu Melaka orang kata sebulat suara, ada orang kata persefahaman yang padulah. Okey, muafakat antara Sultan dengan pembesar ni mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna dan dapat mengelakkan sebarang tindakan orang kata salah guna kuasa oleh pemerintah. Dia punya muafakat ni berwujud sampai hari ini. Okay, bendahara pula merupakan pembesar yang ada tugasan yang sangat penting. Bendahara akan menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir, ketua turus angkatan tentera. Beliau juga, bendahara ni juga sebagai penasihat Sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku Sultan. Kesultanan Melayu Melaka ada sistem kewangan yang teratur. Sumber pendapatan ni dapatnya daripada urusan perdagangan, segala jenis cukai, ufti daripada wilayah taklukan serta naungan. Ufti ni macam wang sagu hati yang diterima. Okey, seorang penghulu bendahari dilantik untuk uruskan pembendaraan secara teratur. Manakala Syah Bandar dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai di pelabuhan. Manakala pembesar lain kutip cukai dekat kawasan pegangan. Duit cukai ni akan disalurkan untuk kerajaan membeli senjata dan membina istana. Okay, atas bijaksananya pemerintah mengawal pembendaraan menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka menjadi maju dan makmur. Daripada aspek keselamatan pula, kerajaan Melayu Melaka ni ada sistem keselamatan yang kemas untuk menjaga keamanan di darat dan di laut. Okay, untuk tujuan tu, Temenggung dilantik untuk jaga keselamatan Kota Melaka. Manakala Laksamana bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Negara. Laut Melaka. Okay, bila Kota Melaka selamat, laut pun selamat, secara tidak langsung negara menjadi aman. Itu menyebabkan
kemasyuran Kesultanan Melayu Melaka. Pada peringkat jajahan pula, pembesar ditugaskan untuk urus pentadbiran negara di daerah dan kampung. Pembesar ni dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Dia membantu mereka lah, sultan dengan pembesar berempat. Peranan pembesar ni termasuklah menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran dan dibenarkan mengutip cukai. Contoh macam ceras ni, dia ada pembesar dia sendiri. Dia kontrol area ceras, dijaga anak-anak buah, anak rakyat yang ada, penduduk yang ada dalam ceras. Kemudian dia kutip cukai, diserah kepada sultan dan pembesar berempat. So kalau kita boleh tengok kat sini, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ni sangat teratur. Dia menunjukkan kebijaksanaan, kepandaian Kesultanan Melayu Melaka mentadbir kerajaan. Dia bagi tugas tu secara tersusun untuk membentuk sebuah empire yang power lah. Pembesar mempunyai peranan masing-masing. Setiap pembesar ni dia ada peranan masing-masing. Dia memastikan kesultanan ni, pentadbiran dia smooth ni. Tak ada masalah. Ni saya dah terangkan tadi. Awak boleh baca ni ya. Undang-undang Kesultanan Melayu Melaka berasaskan syariah dan hukum adat. Undang-undang dekat Kesultanan Melayu Melaka dia ada dua. Satu berasaskan syariah, satu hukum adat. Hukum adat ni adalah hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Berasaskan syariah ni, undang-undang syariah ni diikut masa tu Al-Quran lah. Kitab Al-Quran. Manakala hukum adat dia ada dua, hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Hukum kanun Melaka dia ada dia ada 4 sub dia. 4 orang kata hukum dalam dia, ada kanun, 4 kanun dalam dia. Dalam kanun Melaka ada 44 fasal yang membincangkan antaranya termasuklah jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Fasal yang pertama ni yang kalau saya bagi kat sini dia yang popular lah. Yang jenayah. Pertama jenayah. Bila kau buat jenayah, dia mana-manalah. Kalau kau buat jenayah, kau mencuri ke dalam satu kawasan ni, dia menggugat ketenteraman. Bila kita tahu ada orang mencuri, ada orang rumah orang dirompak, orang ditembak ke dia, kita rasa tak tenteram duduk dekat sesuatu tempat. Sama juga macam dulu kalau ada jenayah, dia menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. So hukuman setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Sama juga macam kat Malaysia ni, siapa yang edar dadah kalau kena tangkap kena hukum gantung. Siapa yang mencuri kena tangkap, masuk penjara dan dibicarakan. Apa-apa saja yang kita buat kesalahan sekarang ni, kita akan, kalau ditangkap, kita akan dibicara dan dipenjara dan dikenakan hukuman. Kalau dulu masa zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita boleh tengok dekat fasal 5.1, apabila seorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, dia akan dihukum bunuh. Hukum bunuh juga dikenakan sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan. Tu jenayah, undang-undang jenayah dulu. Kemudian yang kedua, peranan sultan dan pembesar. Setiap pembesar ada peranan dalam pentadbiran. Mereka juga perlu arif dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Contohnya, Fasal 1 dijelaskan tugas sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar.
Contohnya bendahara dan temenggung. Sultan je boleh lantik pembesar. Kau kalau kau jadi bendahara ke bertemenggung ke, kau tak payah pandai-pandai, suka-suka nak lantik pembesar. Kau kena bunuh ni. Okay. Kekeluargaan. Isu kekeluargaan diberi perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa undang-undang ni diwujudkan? Ia diwujudkan untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga dalam perkahwinan. Okay, antara yang popular, Fasa 26 menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jika tidak, cukup memadai 2 orang sahaja. Dalam Fasa 26, hamba abdi dan wanita tak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Kalau kita tengok dalam ni, Fasa 26 ni, dia sama je macam hukum Islam. Dalam Islam, kalau nak kahwin, mesti ada 4 orang saksi. Okay? Mesti lelaki. Macam tu. Sekarang ni tak adalah hamba abdi kan. Wanita tak boleh jadi saksi untuk proses pernikahan lah dalam Islam. Okay, ekonomi. Perdagangan merupakan elemen penting dan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai terkenal di seluruh dunia. Undang-undang ni ada peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk kawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan dan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Fasa 30, amalan riba ni diharamkan dalam urusan perniagaan, dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akil balik, sioman dan perlu melafazkan jual beli. Okey. Riba ni interest. Sekarang ni bank kita buat interest kan. Itu saya tak nak tegur lah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Okey. Untuk buat dalam Fasa 30, untuk jalankan perniagaan, akil balik. Akil balik ni kau dah besar panjang lah. Dah boleh berfikir secara logik. Sioman ni tidak gila. Melafazkan niat jual beli. Maksud dia, contoh kalau saya beli nasi lemak, saya kena ada akad. Akad ni macam saya cakap pada orang yang penjual tu, okey kak, saya beli ya benda ni, saya beli ya nasi lemak ni. Kak tu akan jawab, saya jual. Itu maksudnya melafazkan niat jual beli. Boleh? Saya rasa cukup untuk hari ini. Saya dah cover 1.1 sampai 1.3. 1.4 untuk next class seterusnya. Boleh? Alright guys, thank you very much. Saya harap video yang saya up ni dapat membantu anda, InsyaAllah. Kiranya ada masalah, anda boleh direct message saya lah ya. Okay guys, thank you very much. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.